Wala Onal ni dah bising lah, dia kata fitnah. Mana dia nak tahu? Dia bukan gaji mencari Wala On ni, dia tak jumpa. Kalau dia gaji kan susah sangat. Pergi kat Google, type kediaman resmi Perdana Menteri 38 juta, akan jumpa. Akan jumpa. Kamu maklumat di ujung jari je. Tapi malas. Kan, bila malas tu Wala On jadi macam Wala On ni, fitnah tu. Sebab apa fitnah? Sebab Haji Hadi tak cerita pun benda ni, kata. Kami tak pernah dengar pun daripada mula Haji Hadi. Kami tak pernah dengar pun dalam tak pernah baca pun dalam Harakah. Sebab tu maklumat tak ada. Harapkan maklumat Haji Hadi. Nak dengar daripada mulut Haji Hadi, dengar daripada dia. Kita mimpi lah saudara. Mak Haji Hadi mana reti nak bagi maklumat? Berkenaan dengan politik, berkenaan ekonomi, dia tak reti. Kalau tanya dia cerita pasal mimpi dia lah. Kan? Mimpi jumpa Nabi, mimpi jumpa bala, mimpi berjimak dan sebagainya. Semua dia cerita dengan korang nanti. Pasal mimpi dia. Tu Haji Hadi. Jadi kalau nak cerdik, jangan tanya Haji Hadi. Kan? Kau tanya lain, jawab lain. Sebab tu kita tengok sekarang ni wartawan dah kurang dah bertanya dengan Haji Hadi ni. Wartawan dah tahu dah. Buang masa je kita pergi kejar lebih Hadi ni. Kan? Sebab kalau kita tanya dia pun menyakitkan hati kita je, kata wartawan. Tanya lain, jawab lain lagi. Kan? Macam itu hari tanya. Isu tengah panas. Isu GSB. Tengah panas isu tu. Jadi wartawan nak minta lah pendirian ataupun pendapat Presiden Parti PAS ni. Kan? Sebab ini isu GSB ni isu tengah panas. Kan? Sebab itu GSB telah disiasat. Terima kasih Cikgu Jali ke ni? Terima kasih atas gift Cikgu Jali. Jadi masa itu tengah panas. Jadi wartawan tanya Dabi Hadi. Tan Sri tadi, apa pandangan Tan Sri tentang GISB? Pandangan dia tentang GISB tu, apa pandangan dia? Apa dia jawab? Puan ni menggunakan agama untuk eksploitasi kanak-kanak dirampas setakat ni macam mana? Tak ada hubungan kita langsung. Tak ada hubungan kita langsung. Walaupun beberapa media antarabangsa mengaitkan itu satu berita yang tak betul, yang salah. Tak ada, bukan ahli kita, tak ada kaitan dengan kita. Ya. Tapi apa dirampas berkenaan kegiatan yang dilakukan kelompok Ikhwan itu sendiri? Itu perlu siasatan polis. Dia kata, PAS tidak ada hubungan dengan GSB, kata. Tu jawapan dia. Orang bukan tanya apa hubungan PAS dengan GSB. Orang tanya pendapat dia tentang GSB. Tapi dia jawab apa? Dia tak ada hubungan, dia kata. Tak apalah, wartawan kata mungkin kali soalan pertama tu dia pekak. Kan? Sebab dah tua. Kan? Dia pernah kata dulu Yusof Qaradawi itu pekak. Ada pengutama dia. Saya bersedia. Tapi kiranya dia ada berhubung secara peribadi dengan Ya, saya tulis surat cukup dengan surat saya tu. Beliau uzur. Beliau uzur, telinga tak dengar, mata tak apa nampak. Saya tak tahu kenyataan dia tu benar atau tidak. Melalui Facebook pula. Saya tak tahu. Beliau uzur. Beliau uzur dan telinganya tak dengar. Dan guna alat pun payah dan mata pun tak nampak. Saya tak tahu adakah daripada beliau daripada orang lain. Dia pernah kata Yusof Qaradawi itu dah tua, telinga tak dengar, pekak. Tapi Tuhan letak pada dia balik, kan? Dia pun pekak juga, lagi teruk. Yusof Qaradawi ni kalau kita tanya, dia boleh jawab lagi soalan, kan? Dia tak lari daripada pertanyaan Yusof Qaradawi ni. Tapi dia teruk, nak kata pekak tak pekak, kan? Dia bukan macam orang panggil apa? Pekak badak, kan? Macam cerita Piramli tu. Assalamualaikum Pak. Kapak. Dia macam tu lah. Dia dengar. Tapi dia dengar tu lain. Itu cerita Piramli tu. Cerita apa nama tu? Cerita keluarga 69. Betul tak? Dia tak pekak, dia dengar tu. Assalamualaikum Pak. Kapak dia tu. Dia dengar, tapi dia dengar lain. Jadi Haji Hadi macam tu lah. Macam cerita keluarga 69 tu. Wartawan tanya pendapat tentang GSB. Dia kata PAS tidak ada hubungan dengan GSB. Jadi wartawan kata mungkinlah dia pekak badak ni. Tanya soalan kedua. Saya nak tanya Tuan Tan Sri, apa pendapat Tan Sri bila pihak polis telah pun mengadakan siasatan kepada GSB. Terima kasih Pak Yus. Siasatan kepada GSB. Apa pendapat Tan Sri? Bagaimana dengan mereka yang menggunakan pakaian Islam dalam perbuatan mereka? Itu terpulanglah kepada mereka lah. Boleh siasat lah, kita tunggu siasatan polis. Kakak ni pas melihat bagaimana pihak berkuasa menangani isu ni? Kita kena sedar bahawa Islam tu ialah satu benda yang benar, yang terpelihara. Beberapa kali dibuat macam tu fitnah terhadap Islam tak selamat. Juga zaman penjajah. Di mana-mana negara pun
Bila Islam nak dikacau, Islam selamat. Yang lain hancur. Di negara komunis, blok komunis, tabir besi. Soviet Union hancur. Islam bangkit semula. Di Spanyol, kubur kat Islam dibongkar, masjid-masjid dirampas. Sekarang ni bangkit semula Islam di Spanyol. Islam muncul di Eropah. Dia jawab apa? Sebenarnya dia kata perkembangan Islam di Spanyol bermula, umat Islam telah ditanam, kemudian dah cerita pasal Spanyol pula, dah siaplah Islam di Spanyol. Dah lah 2 soalan je lah wartawan tanya, betul wartawan belah kan. Jadi saya nak bagi tip lah kepada wartawan kan, kalau ada wartawan yang tengok view, yang view nonton ni, saya nak bagi tip. Lain kali nak tanya Haji Hadi ni, kita pusing soalan tu, ya, kena pusing soalan tu. Jumpa dia lain kali, tanya ada, wahai Tan Sri, saya nak tanya bagaimanakah perkembangan Islam di Spanyol. Tanya dia soalan Spanyol. Tanya dia soalan tu. Saya nak tanya Tan Sri, bagaimanakah Tan Sri ulas sikit tentang perkembangan Islam di Spanyol. Barulah dia akan jawab pasal JSB. Sebenarnya pada pandangan PAS, JSB ini adalah satu badan dakwah yang dia akan jawab JSB. Dia kena tip macam tu, saudara. Jadi wartawan dia kena bijak lah sikit nak berdepan dengan Haji Hadi ni, pasal dia mantik dia terlalu kuat. Walau orang kata mantik kan, bila orang tanya teks, dia kata taksi. Kenapa jadi macam tu? Walau orang kata dia mantik. Bila orang tanya JSB mana, dia kata jawabnya tidak ada hubungan dengan apa, itu mantik. Dia ni mantik dia terlalu tinggi, makam dia tinggi. Jadi wartawan nak berdepan dengan dia kena pandai kan. Jauh lagi ni, saudara. Tadi cerita pasal Muhyiddin. Sebab apa? Sebab ada walaupun bagi saya idea. Bak kata Haji Hadi, dia cuba nak ungkit pasal perjuangan reformasi dalam parlimen. Seronok dah, saudara. Bila tak ada Dato' Seri Anwar dalam parlimen, dia macam pahlawan. Macam pahlawan, macam pendekar, dia berpencak dalam parlimen tu. Dia ungkit zaman reformasi tu, macamlah dia di kaki berdemo. Macamlah dia ni orang yang hebat berdemo. Tak ada pun, boleh bilang dia berdemo. Demo bersih ni boleh bilang Haji Hadi berapa kali dia turun kan. Lepas tu tunjuk muka lagi, ni lebih Haji Hadi. Lepas tu dia ungkit dalam parlimen, zaman reformasi dulu kita lawan polis, lepas tu kita masuk penjara, kita kena tangkap masuk penjara. Alih-alih dia jadi Perdana Menteri. Tengok, dia nak ungkit lah. Kononnya dia berjuang dulu, ramai orang reformasi masuk penjara, last kali Anwar masuk menteri kan. Dia kata kita ni ditangkap masuk penjara. Malu dah sikit nak guna perkataan kita. Engkau tak terlibat, wahai Lebih Hadi. Engkau 1 hari pun tak pernah masuk lokap. Masuk 2-3 minit dia akan masuk untuk soal siasat dalam lokap polis. Itu bukan lokap dalam balai je pun kau. Tak pernah masuk lokap pun Haji Hadi ni. Sebab tu Saifuddin Nasution dalam parlimen dia cabar PAS, bagi tahu dia berapa minit Haji Hadi masuk penjara. Lepas tu ada yang bacuk ke jawab, dia kata ada masuk lokap. Mana ada masuk lokap? Soal siasat dalam balai je, dia tak ditahan lokap kan. 1 hari dia tahan pun tak sampai 1 hari. Dia pergi sekejap soal siasat, lepas tu dia keluar. Itulah Lebih Hadi sepanjang dalam politik dia kan. Hari ni dia nak cerita tentang perjuangan. Dia nak cerita dulu orang dulu ni bertempur dengan pihak polis. Kemudian kemudian bila orang lain bertempur masuk penjara, dia kata adalah sekali Anwar jadi Perdana Menteri. Memanglah orang lain bertempur berjuang untuk Anwar Ibrahim, untuk keadaan Anwar Ibrahim. Jadi orang lain yang bertempur ni, yang berjuang betul-betul ni, dia orang puas hati Anwar jadi Perdana Menteri. Yang kau ni, penyokong kau ni, berjuang untuk kau ni, apa dapat? Kan? Kami berjuang puas hati. Sekurang-kurangnya Anwar dah jadi Perdana Menteri. Kan? Sekurang-kurangnya kita nak tengok dia buat membaiki negara kita puas hati. Yang kau ni, ahli walaon ni, yang angkat Hadi ni, apa kau dapat? Kan? Kau berjuang untuk apa? Memali. Ni kisah nak cerita pasal memali, boleh, saudara. Kan? Nak cerita kononnya kita reformasi ni bertempur dengan polis. Kita nak bagi tahu, kita bertempur dengan polis dulu pun sebab kita berarak dan polis pergi halang demonstrasi kita. Yang kau tu, kau memali tu berapa belas orang mati. Anggota polis mati, penyokong kau pun mati. Kau tak cerita yang tu? Kau tak cerita yang tu? Zaman kami reformasi, himpunan bersih, himpunan reformasi, cuba beritahu berapa orang kami penyokong Anwar Ibrahim mati bertempur dengan polis. Cuba beritahu, ada tak? Yang kena sembuh ramai, yang kena belasah dengan FRU ramai, sepak terajang ramai, tapi tak ada pun mati kat situ. Tak ada lagi yang mati kat situ.
Ya, mati kat dataran Merdeka ke, mati kat depan Sorgo ke, tak ada saudara. Yang kena sembuh betul ramai. Kena sembuh gas ramai. Saya pun kali kena sembuh, kena kejar ke FRU ramai. Tapi tak ada yang mati kat depan Sorgo. Tak ada yang mati kat dataran. Tapi Bagah Yihadi punya penangan, mati 18 orang kat Bali tu. Kan? Lawan siapa? Lawan polis. Lawan polis. Hari ni nak bercakap kat parlimen seolah dia tak ada apa-apa. Kan? Menyesal dia kononnya masuk reformasi. Dia jadi Menteri Besar Terengganu sepenggal zaman reformasi. Jangan lupa diri lebih hadi. Kalau bukan kerana gerakan reformasi, tak merasa kau jadi Menteri Besar Terengganu tu. Walaupun kau main telur je jadi Menteri Besar. Kan? Tak merasa. Ni jenis lebay. Dah lah bodoh. Sombong pula tu, saudara. Sombong. Tak sedar diri. Sebab itu dia dah berani cakap bila Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada dalam parlimen. Dia berani cakap sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada. Sebab dia tahu kalau Anwar ada depan dia waktu itu, memang dia kena belasah cukup-cukup.